Alright. Okay. Okay, sekejap. Nak sementara naik kat sini. Tak naik lagi. Belum naik. Alright. Alright, welcome back to TikTok Live Brainy Bunch pada minggu ke-10. Hari ni, Fatin rasa excited sangat. Tiap-tiap minggu Fatin excited sebenarnya, tapi minggu ni Fatin excited lagi sebab minggu lepas kita dah start panggil our campus manager to join and share their experience. Lepas tu kita bercerita tentang topik yang memang menjadi orang kata tanda tanya all the parents yang bila dapat join Brainy Bunch ni, topik yang selalu orang nak tahu macam bila anak I boleh membaca, bila anak I pandai membaca, macam mana teknik anak I boleh membaca. Tapi macam sebelum kita nak bercerita tentang topik kita hari ni, Fatin nak introduce our guest for today, iaitu Aunty Fatona. Hai. Aunty Fatona, boleh tak you introduce sikit diri you? Berapa lama dah you bekerja dengan Brainy Bunch? Dekat mana you sekarang? Apa status you? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Fatonah binti Tahidul Asma. Okey, currently dekat Brainy Bunch, alhamdulillah 10 tahun. Lama tu 10 tahun. 10 tahun bersama Brainy Bunch. Ups and down. Okey. Apa pun saya sebenarnya daripada few years back daripada Brainy Bunch Sarjana daripada Brainy Bunch Sri Hatamas dan baru sahaja berpindah ke Brainy Bunch Sarjana Utama Sungai Buloh. Berpindah tu atas faktor apa? Atas faktor kejauhan. Tapi alhamdulillah ada rasa sayangnya, tapi hati tu masih lagi di Sri Hatamas jugalah sebenarnya. Ada dia punya sentimental value dia. Betul. So sekarang ni masa dekat Sri Hatamas pun menjadi campus manager. Ya, betul. So you started dekat Brainy Bunch ni daripada mana? Daripada asalnya sebagai playhouse teacher di Brainy Bunch Sungai Buloh. Okey. Setahun saja di sana dan alhamdulillah dapat ke Sri Hatamas sebagai campus manager. Kemudian after 10 years, back to Sarjana Utama Sungai Buloh sebagai campus manager juga. Betul. Mana tahu tak lama lagi boleh naik lagi ke another start. Kita tak tahu kan rezeki masing-masing kan. Okay. Hi, I'm Aunty Setiawangsa. Hi, thank you for joining kita. Tapi kan Aunty Fatona, setiap minggu kalau kita buat live ni, kita memang akan macam buat challenge lah. Berapa banyak like. Macam minggu lepas, Aunty Shima minta 40. Tapi kita dapat 32k like. So minggu ni you nak berapa? Rasa-rasanya I nak 40k. 40k? 40k dengar semua. Dengar parents-parents kalau sana yang baru menonton Brainy Bunch punya TikTok live, jangan lupa tap screen, lepas tu share and then sharekan ni kat kawan-kawan, biar kawan-kawan tahu. Kalau dah share, jangan lupa follow supaya you all dapat info dan input daripada Brainy Bunch. Whatever promo yang kita ada, you all yang dapat tahu dulu. Okay Aunty Fatona, kalau you nak tahu, 2 minggu sebelum ni kita bercerita tentang cara membaca suku kata di Brainy Bunch. Hot topic, betul tak? Betul. Semua parents yang join kita mesti nak tahu macam mana cara membaca suku kata di Brainy Bunch ni. Dan kita pun dah pergi lebih mendalam kepada setiap series yang berada di Brainy Bunch, iaitu Pink Series dan juga Blue Series. Pink Series tu apa dia Fatona? Okay, Pink Series lebih kurang kepada kita akan kenalkan daripada phonics and then selepas tu kita akan ada initial sounds box and then seterusnya kita akan ajar mereka macam mana nak blend the words 3 letters words. Betul. Macam contohnya bag. Bag. Lepas tu bila selepas diorang dah mastery in Pink, dah boleh membaca 3 letter word, kita berpindah pula ke Blue Series, iaitu children kita akan belajar membaca 4 to 6 letter word. Betul. Seperti macam pocket, jacket and then frog. Jadi perkataannya lebih kompleks. Tapi hari ni
kita nak tunjuk lagi satu series yang berada di Brady Bunch, iaitu Green Series. So, this is a green series yang berada di depan mata kita ni. Nampak hijau je kan? Ini adalah green series. Kebiasaannya, green series ni kanak-kanak yang berusia 5 ke 6 tahun yang akan berada to this level. Bergantung kepada fluency diorang membaca. Betul tak, Aunty Fatona? Ya, betul. Okey. Tapi Aunty Fatona, apa tu sebenarnya green series? Okey, green series ni sebenarnya adalah asas membaca kepada yang dah fluent in English, yang dah boleh mastering in blue, pink, and then dia akan masuk kepada green series. Dia adalah gabungan untuk phonics yang phonem yang final stage lah, yang paling penting. And then dia akan menggunakan phonemes, diphthong, digrams, hard, soft, and even the silent words. Betul. So dekat this level, parents, kita akan ajar anak murid kita untuk facilitate dan diorang akan identify the consonant and vowel diagrams and diphthong sound. Tak ada lagi macam nanti Fatona cakap lah untuk silent sound and everything kat sini. So kita juga akan bantu anak murid kita macam mana diorang nak reinforce the use of phonogram. So phonogram tu apa? Phonogram ni sebenarnya adalah simbol bertulis sama ada huruf ataupun sekumpulan huruf yang digunakan untuk mewakili bunyi tertentu. Contohnya kita ada 2 O. 2 O kita akan jadikan dia sebagai U. And then kalau ada perkataan sh tu kita akan jadi sh. And then kita ada AI sebagai I. Dia ada huruf-huruf yang special untuk anak-anak ni belajar and then kenal dan boleh membaca. Betul. Jadi kita nak ceritalah dengan parents kita satu persatu lah apa yang ada di Green Series ni. Sebab kalau ikutkan Green Series ni, kebiasaannya parents akan start notice anak dia dah boleh membaca fluently dekat rumah. Dia macam kalau nampak apa orang kata buku-buku cerita pun dia dah boleh membaca tanpa bimbingan. Kebiasaannya kan Aunty Fatona? Ya, betul. Aunty Fatona ada anak di Brady Bunch? Ya, ada, alhamdulillah. Paling besar sekarang ni tingkatan 1 di asrama. Yang tingkatan 1 tu pun di Brady Bunch sebelum ni? Ya, ni? betul. Daripada umur setahun 8 bulan di Brady Bunch, graduate di Brady Bunch sehingga 6 tahun dan alhamdulillah sekarang ni 13 tahun. Okey. Itu yang saya nak tahu ni Fatona. Saya suka dengar cerita-cerita yang macam ni sebab kita nak tahulah experience you. Kiranya dah berapa banyak anak di Brady Bunch? Sekarang ni ada 3 orang anak. Yang the latest one is the bongsu lah. Yang bongsu ni 6 tahun. Okey, 6 tahun. So, boleh tak you cerita sikit your experience dengan 3 orang anak ni? Macam mana diorang punya skill membaca tu? Walaupun tiga-tiga ni kira Brady Bunch kan? Tapi mesti different kan? So nak cerita sikit kat kita ni. Pasti yang tiga-tiga ni memang different. Sebab dia yang mana sebab kita tak boleh nak samakan. Setiap student, setiap anak-anak ni semua berbeza. In terms of knowledge, in terms of diorang punya lesson. Apa yang boleh saya sharekan di sini, anak saya semuanya boleh membaca di Brady Bunch. And then di Brady Bunch ni dia punya susunan sangat cantik sebabnya kita dah mulakan daripada phonics, mengenal huruf-huruf, dan after mastered the phonics tu, insyaAllah the next level tu easy. Itu dia punya asas dia yang paling penting. Ada tak kalau comparekan tiga-tiga ni, siapa yang macam paling lambat sikit membaca? Mesti ada paling lambat sekali rasanya yang the bongsu ni lah. Apa faktornya menyebabkan dia lambat sikit berbanding yang nombor 1 dengan nombor 2? Faktor dia manja lebih. Dia manja lebih. And then dia dah rasa ada abang dengan kakak, and then dia rasa abang dengan kakak dia boleh bacakan untuk dia. Tapi sekarang ni dia move to blue lah, nak masuk green lah. Alhamdulillah. Okay. So maksudnya kalau kita comparing yang nombor 1 dengan nombor 2, yang paling cepat sebenarnya boleh membaca? Yang paling cepat kakak dia lah, yang pertama. Yang pertama. Jadi dengar tu ya beberapa kat luar sana, walaupun tiga-tiganya berada di Brady Bunch, walaupun tiga-tiganya daripada playhouse to the 6 years,
teknik dan kecepatan mereka dalam readiness untuk membaca tu berbeza-beza. Sebab tu kita kalau boleh nak ibu bapa jangan buat comparison dengan anak-anak. Jangan kata tengok abang senang je ajar. Dah cepat membaca. Tengok kakak cepat baca. Tengok adik. Tak boleh. Sebab ada juga experience kita terima feedback pada parents selepas anak dia masuk darjah 1. The first week of darjah 1 tu baru boleh membaca. Betul. Sebab readiness dengan matured tu lambat. Betul. Ada orang cepat menerimanya, ada orang perlukan masa. Jadi ibu bapa sebagai orang yang membimbing anak dan kami guru-guru, kita just support anak murid kita. InsyaAllah bila mereka dah ready, automatically confirm diorang boleh membaca. Tapi macam mana nak support tu, kita adalah a few teknik dia. Macam contoh kalau kata ini yang I tengok anak buah I kat rumah. Sebab kalau saya tak ada anak sendiri. So kalau anak buah I kat rumah, parents dia nak support, parents dia beli kita punya IPP. Betul. Dia beli satu-satu lah, dia tak beli terus one set. Parents boleh dapatkan one set juga, benda ni tak ada masalah. And setiap kali nak pergi sekolah, dia memang buka rumah merah, channel merah kita, and dapatkan lagu Alphabet Fine to make sure anak dia tu orang kata biasa dengan bunyi tu. And yang bestnya kalau parents nak dapatkan, kita pun ada jual benda ni. Mungkin ibu bapa boleh dapatkan kat kampus masing-masing. Macam mana nak dapatkan buku ni? So bolehlah praktis kat rumah, nak menyanyi sama-sama sambil buka rumah merah tu, the sound of A is and nyanyilah sampai Z kan. Ya, betul. Okay. Alright. Okay. So kalau kita nak masuk balik ke Green Series ni, kita of course akan mengenalkan mereka dengan SMA. Betul. SMA tu apa? Small Mover Alphabet. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada 2 color. Kenapa ada perbezaan color ni Aunty Fatona sebenarnya? Perbezaan 2 color ni menunjukkan contoh kita nak ajar perkataan SH. Okay. Contoh kita ada kat sini Aunty Fatona. You refer. Okay. And then so kita akan ajar mereka, kita ambil this one lah. Fish. The student akan ambil pictures fish ni, and then mereka akan cari dulu menggunakan green. Hijau ni. Saya ambil ya? Boleh. Kecil sikit pun nak tengok pun ambil masa. Okay, di sini Kita boleh tunjuk kat parents kat sini. S dan H. Dan kita akan mengambil perkataan huruf F. Nampak tak? Okay. F, I. Huruf I ni. Okay, nampak tak berbeza dia? Dan kita akan ajar 2 suku kata yang berbeza. Fish. Terlebih. Okay. Tak maaf semua. Terlebih pula. Excited nak ambil. Fish. Kalau kita boleh tengok kat balik kat sini, macam Aunty Fatona kita cerita, huruf kita akan ambil dulu dia punya Green Series word dia dulu, iaitu so dia akan letakkan dulu, kemudian baru dia akan ambil letter hadapannya. Betul. Jadi barulah anak murid kita boleh membaca dalam kotak ada fish. So dia boleh letak this letter, this picture beside this word yang betul. telah dia letak. So kebiasaannya in one box ni kita ada lebih kurang 6 ataupun 8. 6 ke 8. 6 ke 8 word yang mereka boleh baca dalam masa yang sama. Kebanyakan word ni word yang vocab yang orang kata daily use juga kan sebenarnya. Betul. Dan setelah mereka dapat perkataan fish tu, boleh pilih gambar-gambar yang lain. Kita ada brush dan diorang akan ambil dulu perkataan and then sambungkan di depan tu brush. So diorang akan tahu how to pronounce
fluently the Braj. Itu baru satu Kita ada I think lebih pada 20 box. Betul. Di dalam Green Series ni, box sahaja. Semua yang berbeza dan menggunakan fonogram yang unik. Sebabnya nanti kita akan ajar mereka kalau nampak double O akan jadi U. Dia confusing sikit tapi insyaAllah the student ni cepat catch up. Betul, sebab dekat tahap ni kebiasaannya anak murid kita memang dah boleh membaca. Betul. Cuma kita nak menambahkan kosakata kat dalam anak-anak kita dan menambahkan dia punya vocabulary sahaja. Alright, itu tadi kita dah start dengan SMA which is kita akan introduce dekat anak murid kita yang dalam SMA ni small movable alphabet. Kalau sebelum ni dekat pink dengan blue diorang menggunakan large movable alphabet. Betul. Dekat green ni diorang menggunakan small. Kebiasaannya mereka lebih cepat memahami sebab mereka boleh sentuh dan boleh lihat dengan lebih, orang kata lebih interaktif lah. Lagipun color-color ni memainkan peranan sebenarnya. Betul. Dekat Brandy Bunch ni memang banyak pakai color coded kan. Sebab contoh kalau macam kita pergi dekat subjek apa orang kata language. Semua children tahu blue is a language class. So diorang pun dah boleh set. Color ni memang sangat membantu kita memain peranan untuk kita nak setkan anak murid kita. Okay, dekat sini aku nampak we are going to the blue area. Maksudnya kita ready untuk language area. Kalau nampak pink area, automatically they know there is a mathematic area. Tapi kebiasaannya kami akan introduce pada bulan pertama lah kan. Betul, Januari lah. During kita punya ground rules. Betul. Alright. Fatona, nervous lagi ke? Nervous. Tapi insyaAllah akan okey lah ni. Dah okey sikit kan? Biasalah, biasa. Semua orang yang datang sini semua cakap dengan I, dia orang nervous. Tapi tak apa. Kita layan je, kita nak cerita je dekat parent-parents. Ya, kita share experience kan nanti Fatin. Betul? Okey. Kat sini ada sikit ni, I nak baca. Sampai umur berapa boleh school dekat Brandy Bunch? Okey. Untuk pengetahuan ibu bapa kat luar sana, Brandy Bunch menerima anak murid dari awal usia 18 bulan hingga 6 tahun. Tetapi setelah graduate dengan Brandy Bunch pada umur 6 tahun, let's say puan berminat untuk continue ke international school, kita ada buka untuk elementary and high school. Cuma buat masa sekarang kita hanya ada 3 tempat sahaja, iaitu di Raudah Siti Cyberjaya, di BBKL dan juga kita ada di Mutiara Rini Johor Bahru. Kita ada 3. Okey. Mutiara Rini pula, minta maaf ya admin. Iskandar Putri Johor Bahru. Minta maaf. Okey. Alright. Area Semenyih ada ke? Okey, kat Semenyih kita ada 2 kampus, iaitu di Taman Pelangi Semenyih dan juga Eco Majestic Semenyih. So kalau parents rasa antara 2 school ni which one yang lagi comfortable untuk you pergi and dekat dengan you punya kawasan, bolehlah hubungi kita punya campus manager untuk dapatkan quotation, tahu tentang school and see the environment. Okay? Okay. Oh, tadi yang ni saya dah jawab. Daripada Puan Khairul Nisa, seawak umur berapa boleh hantar anak? 18 bulan ya, 1 tahun, 6 bulan hingga 6 tahun. Alright. Okay, ada satu ni. Area Kampar Perak ada tak? Kampar, I think kita tak ada, tapi di Perak kita ada 4 cawangan, iaitu di Meru, di Kinta Ipoh, di Sri Iskandar dan satu lagi kat mana? Sri Manjung, Perak. So nanti boleh tengok ya puan, kalau kata Kampar ni, saya pun kurang pasti Kampar ni berdekatan dengan mana. Tapi saya rasa Kampar ni nearby tu Bido semua tu. Kalau banyak request, boleh kita masukkan dalam kita punya list. Tahun depan buka ke macam mana? InsyaAllah. InsyaAllah. Admin, masukkan dalam kita punya list. InsyaAllah, doa-doakan ya. Thank you sebab support Brandy Bunch Okay. Okay, kita berbalik kepada cara baca suku kata Green Series ni. Okay, saya nak bercakap-cakap dengan parents kat luar sana ni, sebab nak bagi hilang nervous Nanti Fatona ni. Nanti Fatona, do you know what? You minta 40,000 kan? Ya. Sekarang ni kita baru I think 20 minit bercakap ni, kita dah ada 14K. Rasanya kita
Tak susah Boleh ni nak reach. dapatkan Boleh lagi. reach ke dia? Nak dapatkan ni boleh ni laju. Okay, boleh love banyak naik ni. Minta tolong parents-parents yang baru join kita punya TikTok live. Jangan lupa tap screen. Jangan lupa share dan tinggalkan komen. And jangan lupa juga klik follow Brainy Bunch Official supaya you all dapat lebih input dan info daripada Brainy Bunch. Let's say you are interested to join us, bolehlah ramai-ramai register dengan kita sebab sekarang registration pun dah buka. Ya, betul. Sebelum kita nak patah balik Aunty Fatona, I nak cerita ni tentang promo yang sedang berjalan sekarang. Okay, iaitu Dean Center. Dean Center ni Aunty Fatona adalah kelas asas fardu ain yang kita buka kat orang ramai. Bukan saja anak-anak Brainy Bunch yang boleh hantar ke sini, outsider, public boleh juga join and register. As long as mengenai kenalah dengan kriteria yang kita paparkan ni iaitu kita menerima anak-anak daripada usia 5 hingga 12 tahun. Kelasnya pada hari Selasa hingga Khamis, jam 7 hingga 9 malam. Yurannya hanya RM99 sebulan dan anda akan mendapat 12 sesi. Setakat ini kita dah ada 8 cawangan yang kita dah buka iaitu di BBKL, Ampang, Glomet Cyberjaya, Kota Warisan, Setapak, Bandar Tasik Puteri, Bandar Kirara, Kofil. InsyaAllah coming soon kita akan ada 2 lagi iaitu di Rawan dan Section 4 Bangi. Alright. Aunty Ika ada masuk sini. We can do this. InsyaAllah kita akan buka lagi cawangan kita. Jangan risau. Betul-betul. Alright Aunty Fatona, kita nak patah balik ke cara membaca suku kata in Green Series ni Aunty Fatona. Okay, Green Series ni diorang akan menggunakan Green Box with SMA. Macam yang kita tunjuk tadi itulah. Dekat sini kita akan bantu anak murid kita different simbol untuk menggunakan dalam writing diorang, and dalam masa yang sama dia akan denote the sound of English speech. Lepas tu kita akan ajar juga untuk break the code of the written language, and kita akan ajar juga anak murid kita untuk build the word, use the phonogram. Betul. Okay. Kebiasaan yang Aunty Fatona, kalau you dekat sekolah kan, kita ada banyak kan this box. Berapa lama yang akan ambil masa untuk completekan, mastery all the boxes? Okay, sebenarnya depends pada student. Memandangkan this level ni level master, so kebanyakan student ni only takes a few weeks lah to settle all the boxes ni. A few weeks? Ya, betul. Tapi depends pada fluency of the reading of the students lah. Tapi kebanyakannya alhamdulillah lah, sebab dia punya asas pun dah ada, dan laju je baca tu. Faham? Okay, kebiasaannya kan Aunty Fatona, macam mana you all kat sekolah ni track anak-anak murid membaca ni sebenarnya? Okay, di sekolah kita ada monitor system. Kita panggil assessment sheet. Okay, dan sebagai campus manager kita akan monitor the KPI, the progress of the children tu based on the teachers punya assessment. Kita ada ongoing, current, ongoing and master. So the teacher itself akan tanda, and then kami sebagai campus manager akan monitor lah. And then yang penting end of the week selalunya kami akan masukkan dalam KPI lah. Kita akan tengok mana student yang tak capai KPI, kita akan bantu insyaAllah. Okay, you ada tak experience? Sebab dia bila dekat Green Series ni sebenarnya kita dah tak payah risau sangat dengan anak murid kita. So mostly bila dah masuk Green ni diorang dah boleh membaca, betul tak? Tapi you ada tak experience yang anak murid you sangat susah membaca, and apa penyebabnya? Boleh cerita sikit tak? Ya, ada. Previously I ada seorang my student. Okay, waktu tu sampai dia susah sangat untuk masuk ke Blue Series. Dia sampai daripada pink. Ya, dari pink je boleh. Berapa lama tu dia ambil masa? Dalam waktu tu dia dah 5-6 tahun. 6 tahun rasanya. Dah 6 tahun. Okay. 6 tahun. And then sampai pink je dia stop. Nak masuk blue tu dia tak boleh nak blend the words. Contohnya black.
Dia tak boleh nak blend the word tu. Tapi kalau pink dia boleh blink, dia boleh apa? Boleh baca. Boleh baca. Okay. Tapi dan kami berjumpa dengan parents lah. Rupa-rupanya the parents baru tersedar that the student tu ada sedikit masalah lah. Sebenarnya the student ada dyslexia, ada simptom lah dyslexia. Dia tak adalah macam tu obvious sangat, cuma mild. Sebabnya bila parents jumpa dengan expertise, expertise inform that the student tu tak nampak ada garisan sebenarnya untuk membaca tu. Dia nampak tulisan tu bergerak-gerak. So parents, I need your kind favor lah sebenarnya kan. Kita kena check, kena assist, kena tengok, kena check betul-betul. The student ni kenapa, anak-anak ni ada masalah apa untuk diorang untuk membaca lah. Okay. Nampak tu sebab kadang-kadang macam I pun pernah share juga experience yang anak murid saya, dulu saya sebelum berada dekat sini pun saya cikgu juga. Saya punya experience memang anak murid saya tu rupa-rupanya mata dia selalu berair sangat tiap kali tengok letter. I ingat sedih tak nak membaca. Rupa-rupanya memang rabun, tak boleh nak, and dia punya power sampai 500 on that time. So bila kita pergi check, itu sebenarnya yang menyebabkan anak dia tak boleh membaca dengan baik disebabkan sakit, mata dia akan jadi sakit untuk membaca. Jadi bila ibu bapa, kalau you all notice anak-anak ni lambat membaca, mungkin ada beberapa faktor lain yang menyumbang. Dan kita bolehlah check dengan macam Aunty Fatona kata, dengan expertise yang lebih tinggi. Sebab kami cikgu di sekolah hanya boleh bantu assist anak murid itu untuk membaca. Tapi masih lagi perlu bantuan pakar. Alright, kita patah balik kepada soalan ya Aunty Fatona. Okay. Daripada Puan Rizka Violita. Anak saya sangat-sangat aktif, umur 2 tahun. Boleh masukkan belajar dekat BB ke? Boleh jawab kan Aunty Fatona? Boleh, insyaAllah. Okay. Tapi macam ni Puan, apa yang kami experience, a few days student ni masuk memang akan aktif. Sebab dia lain environment tu. Dan lagi dekat Brain Bunch ni kita ada banyak apparatus. Dan diorang akan macam eager to know what is this. Okay, that's one is active lah. Okay, tapi aktif ni sebenarnya ada a few factors lah untuk kita nak tengok. Aktif yang kita boleh kawal ataupun aktif yang kita boleh tak kawal. Yang ada my experience, kami di sekolah ada student yang macam terlalu aktif yang sampai tolak, macam cederakan student, dan kami tak boleh nak assist sebabnya boleh membahayakan diri dia sendiri dan kawan-kawan dia yang lain. Okay, tapi that's why kita ada buka trial class kan nanti Fatih. Betul. Okay, so during the even macam small period 3 hari tu sebenarnya tak cukup untuk trial class, untuk assume that dia boleh children yang 2 dan 3 tahun ni kan. Tapi at least kita boleh tengoklah surface apa yang boleh kita bantu, apa yang boleh kita tengok lah. Betul. So parents, trial class masih lagi terbuka untuk parents kat luar sana. Cuma kena dapatkan dulu appointment daripada campus manager sebab ada certain school kita tak boleh accept trial class untuk tahun ni dah sebab keadaan sekolah dah penuh. Tapi kalau berminat untuk tahun hadapan, cepat-cepatlah reserve tempat tu and buat appointment supaya dapatlah anak puan tu experience trial class before you orang kata decide untuk sign up dengan Brainy Bunch. Betul. Sebab kadang-kadang most of the parent bila dia hantar ke Brainy Bunch, ada yang tak tahu sebenarnya Brainy Bunch ni apa. Mungkin mereka tidak bersetuju dengan cara kita mengajar. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan semua, Brainy Bunch ni kami menggunakan kaedah Montessori. Dan kita juga fokus dengan English at the same time Islamic yang kita apa orang kata combinekan lah dalam school kita ni. Sebab ada certain school dorang memang claim dia Montessori school tapi ada certain area saja. Tapi kalau kat Brainy Bunch ni insyaallah kita menggunakan dekat all subject in the Montessori system. Alright, kita ada lagi ni. Daripada Puan Nurul Hadijah. Bibi terbaik, Maisan cepat sangat dia boleh menghafal, cara percakapan dia banyak improvement. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Daripada Encik Jebat,
anak saya 4 tahun. Kalau nak add on Mandarin, semua bibi terima atau selected sahaja? Okay, Mandarin. Untuk Mandarin, ya betul, kita ada terima banyak sangat request daripada parents untuk hantar anak-anak belajar Mandarin. Tetapi hanya certain school sahaja yang ada Mandarin. Kenapa? Sebab kita perlu make sure dekat certain school tu ada cikgu yang berqualified ataupun berkualiti untuk mengajar Mandarin, dan only school tu akan offer Mandarin class. Tapi doakan supaya kita boleh orang kata memperbanyakkan lagi cikgu kita yang qualified in teaching Mandarin. Betul. Kan? Alright, jap, alamak. Ada lagi. Hantar anak-anak ke bibi suggest sangat. Alhamdulillah. Ada lagi soalan ni kat sini. Bila last pendaftaran 2025? Anak saya tahun depan 5 tahun tapi masih belum boleh membaca. Alright, pendaftaran sebenarnya sudah dibuka daripada bulan 7 yang lepas. Betul. Untuk yang dah grad BB Early Bird tu semua dah register, and most of the campuses mostly dah ada 50% yang dah register. Maksudnya tempat dah tak banyak dah setiap campus ni. Semua macam pisang goreng ni. Cepat je parents register kat luar sana. So kalau puan berminat, boleh je register dengan kita, tapi kita suggestkan buat dulu appointment, datang and fahamkan dulu apa konsep Brainy Bunch. Kalau betul berkenan di hati, bolehlah sign Masuk minang lah. Betul, bolehlah masuk minang kita ya. Sebab kita tak nak nanti parents datang kat kita because of the brand. Kita nak kalau boleh, kenapa kita adakan TikTok Live ni, sebab kita nak educate our parents as well, to make it parents kita tahu. This is the things yang kita ajar anak-anak kat sekolah. Kalau you rasa, okay, this is a good way for my kids, bolehlah hantar ke Brainy Bunch. Macam tu. Alright. So kalau kita dah done with the green boxes with SMA, kita ada green word list. Betul. Ini. Macam mana nak baca ni? Okay, untuk pengetahuan semua, selepas kita dah gunakan the small SME ni, okay, dan kita akan move to the word list. Okay, word list ni, okay, lebih kepada cara membaca dengan pantas lah sebenarnya, fluence lah. Okay, so kita ada di sini contoh dia, ada kita akan ajar dia dolphin, elephant, pamphlet. So the phonics tu, what is it called? The phonogram. Phonogram. Ya, the phonogram tu. Yang tu kita akan ajar mereka. Tapi sebelum tu kita memang dah ajar dah melalui the boxes tu. Memang dah ada dan kita akan ajar the simple words. So dia dah boleh dah untuk blending the words dia panjang kan. So contohnya macam kita pun kadang-kadang tergeliat juga dah. Tapi kita ada cara, spesifik cara untuk ajar mereka one by one lah. Phlegmatic. So that diorang akan tahu how to blend the words. Okay. So saya pun macam ni, kalau macam ni pun saya pun terbelit lidah juga ni nak sebut ni. Tapi yang menariknya bila kat sini lah saya belajar. Betul. Nak sebut yang benda yang betul. Bar, jar, card. Dulu kite je. Kite. Okay. So kita ada juga macam the OF, kemudian dia loft, so kita akan ajar dia load, call, fold, clock. Itu adalah cara kita akan ajar anak-anak ni untuk baca green series dalam word list. Menarik Tapi macam contoh macam parents tadi cakap dengan saya, anak dia tahun depan 5 tahun tapi belum boleh membaca, kita akan start balik assess anak puan daripada mula semula. Maksudnya kita akan check balik daripada syllabication, maksudnya gabungan 2 huruf, dah boleh ke? Kalau dah boleh kita akan move forward saja. Kalau kat certain tadika lain, mungkin mereka teknik pembelajaran mereka secara topik. So contoh hari ni saya nak ajar 3 letter word. So semua anak murid belajar 3 letter word. Tapi di Brainy Bunch, kita tak. Kita akan mengikut pace anak murid tu sendiri. So dekat mana anak puan kalau baru masuk dengan kita akan buat assessment dulu, tengok dia di mana. Kalau kata dia dah orang kata pass dekat certain level, kita akan terus continue sahaja. Betul. Alright. So kalau kita dah done with the green word list, kita ada
Kita ada reading books. Tapi sebelum tu boleh tak Aunty Fatona cerita sikit pasal silent letter ni? Okay, silent letter kita ada Phonic Kit 3. Kita buat kan bagi yang saya beritahu tadi, kita ada silent words kan. Okay, so dia ada certain silent words yang kita perlu practice to the children. So contohnya kita ada lamb, tom, climb, thumb, bomb, dumb. So the tu kita akan silent kan. Yang mana masa diorang dekat green bukan. Yang mana dekat pink series mereka akan bunyikan macam thumb. Yes. Yeah. So, tapi bila dah masuk green ni ada silent words ni. Di situ ada perbezaan. So normally kita akan ajar introduce dulu. Betul. So tak adalah budak ni, anak-anak ni confused. Kalau tak nanti memang sebab parents memang akan cakap selalunya biasanya bertanya kepada kita, kenapa anak saya baca pelik sangat aunty? Bag, nap, tu tak apa. Sebab permulaan masa dekat apa orang kata pink series tu dia baru belajar blending the letter tu, blending the words tu. That's kita why perlukan sebutan yang betul untuk phonics tu sebenarnya. Betul. So bila dah settle with the reading kit ni, kita akan start bagi reading books. Macam biasalah. Kalau Brainy Bunch ni bukunya memang yang buku kita buat sendiri. Okay, kalau yang pink series kita ada The Fat Cat. Blue series kita ada apa? Slug. Slim the Slug. Slim the Slug. Yes. Kalau green series kita ada Huxley Bear. Huxley the Bear kan. So kat sini pun kita ada beberapa level lah. Level daripada apa orang kata series 1, series 2 until series 6 kan kita ada. So anak murid kita akan baca secara repetition juga dekat sini untuk improvekan diorang punya reading. These are tall green trees. So dia kat sini dia akan ulang balik, what are those? Those are sheep at the dock. So they will learn and diorang akan membetulkan dia punya pronunciation. Betul. Satu lagi Aunty Fatin, kita sebagai ibu bapa and guru ni sebenarnya perlu encourage diorang untuk membaca buku-buku cerita ni kan. Betul. Ya. So kita perlu memberi buku bacaan yang sesuai untuk diorang drilling lagi dia punya reading skills tu. Sebab macam contoh benda ni baru berlaku kepada saya. Okay. Anak dia baru belajar, it means baru in pink series. Tapi dia dah pergi test baca menu dekat kedai makan. Itu belum sesuai lah kan, betul tak? Ya, betul. Memang dia ada face by face kan. Betul. Jadi kena tahu, kalau contoh bila cikgu tu kata anak tu dekat pink series, parents tak tahu apa tu pink series, kena tanya cikgu. Then only you balik, kalau nak test, kita test lah dengan buku-buku cerita yang bersesuaian dengan pink series, dengan blue series dan green series. Alright. Tapi contoh kalau kita dah ajar anak-anak kita ni dekat sekolah, kita rasa kita perlukan bagi lagi pengukuhan. Kita ada pengukuhan untuk anak-anak kita di sekolah, iaitu kita ada program IPP, iaitu Intensive Primary Program. For this IPP program, kita ada 3 bukunya daripada level pink, blue dan juga green. So kalau dekat green series ni mungkin at the same time sambil-sambil dia membuat apparatus yang kita ada ni, membaca buku, kita juga boleh bagi mereka this IPP book. So yang menariknya Aunty Fatin, dekat sini kita ada juga tips untuk parents sebenarnya. Day 1 nak ajar apa, day 2 nak ajar apa. So just follow je sebenarnya. Ni menariknya, istimewanya kita punya buku kan. Betul. Sebab biasanya kalau parents beli buku kat anak-anak, betul tak? Anak-anak kita akan cuba nak buat buku dekat tengah-tengah. Jadi dia cuba nak lukis yang tengah-tengah ni, conteng kat tengah-tengah ni, and then buat yang ni. Tapi bila beli kita punya IPP book ni, memang macam Aunty Fatona kata tadi, dia dah tulis dah kat sini. Okay. Day 1 kita kena fokus apa, day 2 fokus apa. So nanti bila kita sambil kita fokus ni, dia ada tulis siap-siap page mana yang you kena ajar dan mastery. Betul. Tapi sebenarnya memang kalau kita nak bantu anak-anak kita, memang kena seiring lah kan, apa yang sedang berlaku di sekolah dan di rumah. Okay, untuk cikgu-cikgu pula, okay, mestilah parent-parent rasa macam, okay, macam mana you want to ensure cikgu-cikgu kita ni boleh mengajar apa yang kita tunjukkan sekarang dekat ibu bapa.
Kami pun menyediakan orang kata books, manual books untuk guru-guru kita untuk referring. Tapi yang ni tak adalah untuk parents Ni untuk cikgu-cikgu kami sahaja. Di Brainy Bunch. Alright, kita tengok sekarang kita dah berapa banyak dah ni. Aunty Fatuna. Cantik Aunty Fatuna. Okay. Apa tu yang cantik? 243. Kita dah ada 26.9k. Terbaik. 30 tu memang sekejap lagi memang dapat dah ni. Sekejap lagi. Okay, admin tepuk tangan ya admin. Okay, parents-parents yang kat luar sana yang baru je menonton, hari ni sebenarnya kita share dekat ibu bapa kat luar sana tentang teknik dan cara membaca suku kata in Green Series. Sebenarnya kalau ikutkan Green Series ni tak banyak sangat kan kita nak share sebab dia punya dia banyak kepada latih to be kan sebenarnya. Betul. Mereka sebabnya selepas Green Series ni kita terus kepada latihan menulis. Ada betul? Ya tracing lower case, upper case, huruf besar, huruf kecil, and then phrases. So ni adalah first step lah untuk pergi ke jauh lagi. And yang bestnya selepas diorang dah mastery in Green Series ni, kita ada lagi satu sebenarnya modul yang kita nak share dengan parents kat luar sana. Tapi kita just bercerita je lah secara menyeluruh kan hari ni. Iaitu grammar. Dulu you umur berapa belajar grammar? Rasanya darjah 45 rasanya. saya sampai umur sekarang ni pun kadang-kadang grammar saya ke laut kan. Dan tapi dekat Brainy Bunch dah ajar nouns, grammar, semua dah ada. Yang simple-simple grammar kan kita ajar nouns ke anak murid kita. Tentang kalau nouns tu ada pecahan dia, uncountable nouns, benda yang boleh dikira, tak boleh kira. Lepas tu kita ajar tentang macam mana? Proposition. Tu admin kita tolong jawab sekali. Tapi it depends on the students readiness sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya tak adalah macam terlalu nak forcing sangat. Tapi kita akan terbuka lah. Macam diorang dah ready, kita tak sekat diorang punya kebolehan. Kita akan proceed. Tapi kebiasaannya kalau kat Brainy Bunch ni kami ada target jugalah. Walaupun kita tak forcing our kids, but still kita ada target. Sebab kita tahu macam-macam mana pun bila pergi ke standard 1 tu, standard 1 dia dah ada dia punya KPI dia nak anak murid yang masuk di standard 1 mesti dah achieve apa. Jadi di Brainy Bunch of course kita punya own target yang kita nak tahu by end of 4 years old anak murid kita mesti dah mastery at least in P series. Kalau in 5 years old mastery in blue series. Kalau CSO mastery in Green Series. Tapi macam Aunty Fatuna tadilah cerita, masih lagi depends on our children punya readiness. Kalau dia belum ready, walaupun kita ada target, tetap susah nak capai. Tapi disebabkan ada target ni lah sebenarnya kita boleh find out sama ada anak murid kita ni sebenarnya memerlukan bantuan ataupun tidak. Betul. Okay. I rasa kita pun dah almost like macam 45 minutes kan bercerita tentang Green Series ni. So Fatih nak ulang balik lah sebenarnya promo yang sedang ada. Tapi sebelum tu Fatih nak baca sikit soalan-soalan yang daripada parents kat sini. Untuk 2 tahun yang sangat aktif tadi, pelajaran apa yang boleh didapat boleh kurangkan aktif dia ke nanti? Okay, sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh kita bila anak-anak tu masuk ke Brainy Bunch, kita ada satu pada bulan Januari kita ada ground rules routine. Betul. Yang mana dekat ground rules routine ni kita akan ajar rules ke anak murid kita. Contoh, instead of you di dalam kelas, you nak pergi from one area to one area, instead of you berlari, you perlu berjalan. Kita ajar anak murid kita how to walk, how to talk, how to eat, simple thing. Push the chair. So that kalau anak murid tu aktif, walaupun dia aktif, dia akan tahu, inilah caranya kalau nak pegang kerusi, nak push the chair, this is the technique. Nak berjalan di atas line, this is the technique. Kalau nak basuh tangan, this is the technique. Tapi yang Aunty Fatuna masukkan tadi ialah kalau kata anak puan tak boleh nak follow rules ni,
nampak dia punya aktif tu sampai mencederakan kawan, itu yang kita akan panggil semula-semulanya parents datang ke sekolah untuk kita berbincang sama ada anak-anak ini perlu dibawa ke bahagian ekspertis ataupun tidak. Betul. Tapi normal untuk anak umur 2 dan 3 tahun tu aktif. Ya, sebabnya dalam masa yang sama, dalam masa tu adalah explore pace diorang. Betul. Waktu tu lah sensitive period anak-anak murid kita ni sedang berjalan. Jadi kita tak boleh nak terus stopkan the sensitive period. Nanti anak-anak kita akan tak nak buat dah benda tu. Dia akan rasa benda tu, alah kena marah. So tak happy dah, dia tak nak dah pergi sekolah. Sebagai contoh, you marah dia. Tengok ni, bangun lambat. Tak nak nanti cikgu marah kat sekolah. Sedangkan dia sedang eager to go to the school. So bila kita stopkan dengan benda-benda yang negatif, akan menjadikan dia negatif dan tak nak dah untuk continue apa yang dia nak buat. Kill the joy. Okay, ada lagi pada Puan Asha. Bibi untuk next year 5 years old masih available ke ya? Which campus tu Puan? Puan kena tahu dekat area mana Puan nak pergi, sebab ada certain school kita dah hampir penuh ya. Ada certain school kita yang masih lagi available. Okay, kalau school Aunty Fatona sendiri, dah berapa ramai orang register ni? Up sikit. Okay, untuk Brainy Bus Sarjana Utama, kita sekarang ni ada semula. Okay. Tadi kita ada 2 classes lagi yang masih available. Kalau kat Sarjana Utama maksudnya lebih kurang dalam 30 je lagi. Betul. 30 je tempat lagi Puan. Okay. Mesti Puan first time masuk kita punya TikTok live Untuk Brainy Bunch, kita untuk children 4, 5 dan 6 tahun ni kita akan combine the age. Disebabkan kita punya pembelajaran secara one-on-one session. Okay. Jadi nak pastikan ada tempat ke tak, Puan Asha cepat-cepat contact kampus yang berkenan kat hati ya. Okay, selalu intake baru bulan berapa ya? Daripada Puan Hanidiu. Kita dah start ya Aunty Fatona? Daripada bulan berapa Aunty Fatona? Kita dah start intake dia, sebenarnya intake kita sepanjang tahun. And then kita ada certain promo yang kita selalunya akan buka kepada new parents kita. Basically kita akan start daripada Januari to Disember lah. Tapi masih bergantung kepada tempat kosong di sekolah. Aunty admin, cuba check kita punya live okay ke? Sebab ada yang komen nampak ada lagging sikit. Okay je kita punya view. Okay? Tadi je. Alright, okay. Alright, kita dah back ni. Daripada Encik Irsyad, Brainy Bunch ni franchise ke? Brainy Bunch ni adalah centralized by headquarter. Jadi maksudnya whatever yang campuses yang berada di seluruh Malaysia ni controlled by HQ kita. So apa yang ada di Sarjana Utama dan Sri Hartamas adalah benda yang sama. Apa yang ada di Sri Hartamas dan di Kuala Terengganu adalah school yang sama. Apa yang ada di Kuala Terengganu ke Putatan Sabah pun sekolah yang sama. Satu-satunya keistimewaan Brainy Bunch ya, betul. Walaupun kita mempunyai banyak branches tapi managed by one HQ. Betul. KPI, training aunty semua di sana. Okay. Yang best juga kena bagi pada kita tahu. Contoh hari ni dah hantar kat Sarjana Utama. Tiba-tiba kena outstation. Outstation dulu kita cerita. Okay, outstation ke Sabah outstation ke Sabah. Boleh ke nak hantar ke BB Kota Kinabalu? Pasti boleh. Sebab kita control by headquarter. So tak ada masalah. Parents just contact campus manager. Macam contact ni, macam Aunty Fatona ni, bagi tahu je. Saya minggu depan nak pergi ke Brainy Bunch Kota Kinabalu sebab saya ada outstation kat sana. Aunty Fatona akan uruskan you punya anak you dekat Kota Kinabalu. Sampai je Kota Kinabalu, hantar je anak macam biasa. Parents boleh bekerja macam biasa, anak pun boleh belajar macam biasa. Tapi kena info awal lah kan? Arrangement dia. Tapi kalau nak pindah-pindah macam mana pula Aunty Fatona? Okay, untuk pindah pun kita tak ada masalah. Just bagi tahu je mana campus yang kita nak transfer and then kita just transfer sahaja. Buku, payment semua terus proceed sahaja. Tak perlu bayar annual registration semula, terus proceed dengan monthly payment sahaja. Sebab apa? Lagi sekali, sebab kita Brainy Bunch ni control by one HQ. One HQ. So easy for parents. And yang bestnya Aunty Fatona,
kita punya school ni ada 3 program kat ibu bapa yang kita offer kat ibu bapa kat luar sana, iaitu regular program daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari, Betul. star program pada 8 hingga 3 petang, dan juga full day program daripada 7 pagi hingga 7 petang. So parents yang mencari one stop center tak payah lagi pening-pening. Nanti pukul 12 ambil anak nak cari tempat nak hantar pengasuh, tak perlu lagi. Sekarang Brainy Bunch dah offer daripada jam 7 pagi, hantar je drop anak sampai jam 7 petang. So jimat masa, jimat duit juga kan, Ya, dan betul. juga tenaga. Okay, ada one place je. So balik nak assist anak kat rumah pun dah tak ada masalah, sebab kita boleh referring to orang yang sama, which is cikgu dan juga campus manager di sekolah berkenaan. Dan nak sambung ke Dean Center pun boleh. Betul di center. Betul. Nanti betul nak. Ya, I nak you pula cerita balik di center ni. Apa tu di center? Untuk Dean Center, kita sekarang ni tengah promote Dean Center menawarkan untuk umur 5 tahun hingga 12 tahun, and then yuran dululah. Yuran dulu. Okey, RM99 untuk dapat 12 sesi. And then kita akan buka ni Dean Center ni daripada hari Selasa hingga hari Khamis. Daripada jam 7 petang hingga 9 malam. Okey. Apa yang kita offer Aunty Fatin? Kita ajar tentang fardu ain. Kita belajar tentang fiqh, nak ajar anak-anak kita solat, especially kalau anak lelaki nak jadikan mereka imam. This is the first orang kata center yang kita buat untuk bantu anak-anak murid kita bagi ekstra. Orang kita bagi ekstra, bukan je untuk anak murid Brainy Bunch. Kita nak bagi juga dekat public kat luar sana. So maksudnya kalau hari ni ada orang yang belum anak dia bukan di Brainy Bunch tapi teringin nak hantar kat Dean Center, boleh contact kita punya admin untuk register di dalam Dean Center. And setakat hari ni kita dah ada dalam 8 center yang dah beroperasi, iaitu di BBKL, kita ada Ampang, kita ada Glomac, Kota Warisan, kita ada Setapak, BTP, Kirara dan Bandar Kofil. Yang akan datang ni kita ada Rawang dan Section 4 Bangi. Sebenarnya kita nak, kalau boleh kita nak make sure all the centers ni ada dekat semua di Klang Valley dan juga out of town. Betul. Tetapi macam biasa kami perlukan dulu parents kat luar sana register, and kalau kita ada permintaan yang tinggi kat certain kawasan, InsyaAllah kita akan buka. Alright. Kita ada 5 minit lagi Aunty Fatuna. Okay. And you dah capai 30,000 like. Okay. Ni memang biasalah, kalau 30,000 ni memang dia memang parents Brainy Bunch lah ni yang masuk ni. Okay. So 5 minit yang terakhir ni kita nak bagi you peluang sebenarnya untuk promote your school lagi sekali kalau mereka berminat untuk register dengan you. Okay. Semua parents yang di luar sana yang berada di area Saujana Utama Sungai Buloh, Elmina, Hill Park yang nearby tu, mari berdaftar dengan Brainy Bunch Saujana Utama. Nanti kalau nak nombor Aunty Fatonah ni, nanti kita punya admin tolong letak kat bawah geng-geng yang hantar anak ke Saujana Utama, Hill Park, jangan lupa hantar ke Brainy Bunch. InsyaAllah datang dulu buat appointment, berkenan terus sign up. Nanti kalau dah habis 30 tempat yang terakhir tu, kita tak boleh bantu dah ya. Kita doakan Saujana Utama ni bertambah-tambah unit, nanti barulah boleh lagi register. Dia memang akan ada satu school macam pisang goreng panas ni. Alright. Ada lagi soalan ni. Kalau nak masukkan anak tahun depan, tahun ni dah kena register ke? Ya, perlu Puan. Kita perlu register. Sebabnya ada kampus yang dah penuh sekarang ni, so cepat-cepat register. Puan contact kampus yang berkenan di hati, yang nearby dengan rumah, easy accessible untuk pergi ke kerja ataupun balik rumah. Dan bolehlah berurusan dengan kampus manager tersebutlah untuk kekosongan dan pendaftaran. Betul. Untuk pengetahuan parents kat luar sana, kita ada lebih 100 campuses around Malaysia. Dan kita juga ada kampus di luar pada Malaysia, iaitu di Brunei, di Indonesia, di Singapura, lagi di Dhaka, Bangladesh. Lagi kat mana lagi Uncle? Anda. Itu je 4 baru. Tengok saya tak sabar nak buka lagi banyak. So kita doakan Brainy Bunch tetap
apa orang kata berkembang dan boleh lagi bagi banyak manfaat dekat dekat anak-anak di luar sana. Okey. Alright, kita ada 2 minit terakhir. Ada lagi tak yang nak tanya-tanya soalan? 2 minit terakhir ni, kau nak tanya soalan yang kita boleh tolong jawab. Oh, line tak berapa nak clear. Alright. Okay, so parents kat luar sana, terima kasih banyak-banyak sebab sudi join TikTok live kita hari ni. Betul. Saya pun nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat Aunty Fatona sebab sudi Terima kasih jadi juga kita. sudi invite saya ya. Okay, terima kasih juga sebab sudi join kita punya program. InsyaAllah lagi banyak kita boleh share dengan parents kat luar sana. And parents kat luar sana jangan lupa temu janji kita macam biasa setiap minggu hari Rabu jam 2 petang ya. Kita akan bersiaran secara live di TikTok Brainy Bunch Official. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan jam yang sama dengan topik-topik yang menarik dan guest yang menarik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.